Barok. Tengok page saya. Oh, ini. Belum test. Belum. Selamat sekali. Kejap, Assalamualaikum, selamat datang. Ini hanyalah test sahaja. Okay, so saya nak dapat sedikit review daripada follower yang dah join. Boleh tak komen dulu, feedback dulu, suara okey tak, gambar jelas tak. Okay, kita belum start lagi sebenarnya, just test dulu. Apa line saya jadi slow? Dekat Facebook okey tu. Gambar clear. Okay, cantik clear. Okay, so saya keluar dulu sekejap saya test saja. Alright, jap. Okey tu. Gambar clear. Okey lah. Power. Okey. Jangan nak kena setting lain ni. Balik. Sila. Boleh sempat lagi. Saya nak sembang apa saya? Dia yang ajak dia tanya orang. Memandangkan share host, saya kena mula dulu lah. Okey, boleh. Okay, kita ajak lah. Kita baru tidur ni. Alah, kita sembang santai kan. Kita bagi kita followers dapatkan idea tentang apa yang berlaku sekarang lah. Kita bagi right, idea. Boleh kan? Okay, so kalau semua dah ready, beritahu lah nanti kita klik dekat live Facebook. Kalau susah tak jawab. Apa tak dengar? Itu boleh gitu. Apa tu sikit. Suara okey. Terus okey aja. Itu lah dia ni. Oh, patutlah tak perlu OBS lagi. Cuba tengok page saya. Oh, okey. Dah ada. Dah nampak muka Dah ada. Okay, dah boleh masuk lah. Belum test. Oh ya. Hello. Saya buat tadi memang. Kejap, Assalamualaikum, selamat datang. Dia kena ada ni hanyalah test sahaja. Okay, so saya nak dapat sikit ni daripada follower yang dah join. Kita buat sendiri. Boleh tak komen dulu, Mana link feedback dulu, suara okey tak, gambar jelas tak. dalam grup tu. Betul. Okay, kita belum start lagi sebenarnya, just test dulu. Korang dah go in live belum? Belum. Belum Okay, so ada lagi 2 minit. Boleh lah sembang dulu. Dah siap setting dah? Dah saya tengok Okey, tak apa. Kenapa line saya jadi slow? Ya tu. Saya dah cancel lah tadi. Sekejap saya tengok. Okey, cantik clear. Okey, so saya keluar dulu sekejap saya test. Tak lah, itu yang tadi punya Zam. Dia ulang balik. Kita buat auto replay. Auto replay. Tak, yang tu yang On Okey. yang suara tu. So kita dah boleh on ke? Tiga ngam. Okey. Gambar semua ni kat Facebook. Semua buat kat Facebook page masing-masing. masing-masing. Okey. Sekejap setting pula. Kita pula setting. Lupa pula kita. Biasalah baru. Betul. Nasib baik Tuan Jamil baru ajak. Ni kalau tak terbuatnya. Nonton, sound check, suara okey. Kadang-kadang sound dekat Zoom okey, tapi kita pergi mute dekat OBS. Serius.
Tu yang kadang tak dengar tu. Okay. Macam saya ada share lah dalam grup Jom Borak Saham tu. Saya punya link lah untuk ke Facebook page lah. Okay. Okay, so suara okey. Terima kasih kerana join sesi kita pada hari ni. Alright, sekejap sikit lagi. Rasanya semua orang pun tak sabar ni nak dengar Itu dia, betul. perkongsian sifu-sifu. Lagi-lagi yang pakai official baju Cak Saham ni. Dia memang nak masak tau. Nak buka banyak punya menu, resipi punya sekali kita bagi. Okey. Tengok kejap. Okey tak dekat dalam page? Right, zoom okey. Okey, dekat page pun Cik Sam dah ada dah. Okay, semua dah ada kan? Okay, on. Secara langsung berjalan lancar Oh, terima kasih. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okay, boleh bermula kita ni ya? Boleh. Chef, Okey. baca doa. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang Ramadan ke-8. Boleh, insyaAllah. Ramadan ke-8 kita bersama dengan 4 Ya. orang. Dimensi berbeza tapi niat yang sama nampaknya. First time berjumpa di dalam online maya ni. Okey, gambar cantik. Okey, cantik. Semua kata cantik. Tolong komen dulu kepada follower-follower. Kita ada 4 page yang berbeza ni, di tempat yang berbeza, tapi di bawah satu pokok maya. Komen-komen sikit. Kita bagi komen balik. Tekan like, tekan share. Share. Kalau rajin pergi kat semua page komen. Bukan 4 phone bukan 4 phone. Apa-apa je. Okey, alhamdulillah. Beramai-ramai kita. Okey, anyway, terima kasih kepada nak ucapkan terima kasih yang terutamanya kepada abang besar kita, Tuan Sifu Jamil, yang mengajak kami-kami inilah buat idea ni. Ya, betul. Tuan Sifu Jamil lah yang mengajak kita untuk plan. Rasanya bila ajak ni beberapa hari lepas rasanya, dalam tak sampai 3 hari ke 4 hari, 3 hari lepas rasanya. Short notice lah, tapi okey je. Yes. Kan? Sebenarnya hari Isnin kot, so tak ada sebarang preparation apa lah. Hari ni just kita sembang saja. So nak sembang kedai kopi tak boleh. Bulan puasa. So kita borak-borak saham, nanti mungkin kita akan buka sesi soal jawab insyaAllah, tapi janganlah sampai time buka puasa kan. Okay. So tak apa Chef, saya rasa Chef boleh kenalkan diri dulu. Mungkin ada di antara follower saya yang tak kenal Chef, follower Mahir Saham yang tak kenal Chef, ada follower Nizam Malik yang tak kenal Chef. Jadi apa kata Chef kenalkan diri dulu. Okey, terima kasih moderator kita. Alright, Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Kita tak tahu berapa ratus orang tengah tengok dekat setiap page yang berbeza ni. Nama saya Rafiq, nama sebenarnya Rafiq, nama komersialnya dan page-nya adalah Chef Saham. Fokusnya adalah pelaburan saham di Bursa Malaysia. Saya seorang dealer saham di bawah Maybank dan dah 4 tahun buka page, mengajar dah lama juga. Minat dalam saham pun dah lama dan akhirnya berjumpa dengan sahabat-sahabat ni. Ni masing-masing ada pengaruh dan approach yang berbeza tetapi niat yang sama. Terima kasihlah kerana follow kami semua ni. Dan kami juga mempunyai niat yang sama untuk bantu semua orang dan bagi manfaat. Itu dia. Baik Chef. Saya gugup lah cik. Sebab amal sangat tak tahu nak cakap apa. Okey, tak apa. Ramai. Okay. Perkenal diri. Silakan. Okey, tu Mahir Ilyas dulu. Mahir lalu sebab yang second atas okey. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua. Nama saya Mahir Ilyas, pengasas Mahir Saham. Asaskan Mahir Saham sejak tahun 2015.
So dah berkhidmat sebagai manager M+ lah sebelum masa sejak tahun 2016 lagi. So kalau tanya macam mana, yelah hari ni kita kumpulkan Tuan Jamil kumpulkan saya, Chef dengan Nizam Malik. So kalau ikutkan sebelum ni saya dah pernah bersemuka lah face to face dengan Tuan Jamil, Tuan Nizam Malik, Chef Saham je belum. Agaknya Chef Saham jauh sikit. Tuan Jamil itu hari dia ada buat kelas kat Melaka, dan dia ambil kesempatan untuk Roger saya dan kita pun berjumpa lah, saya, Tuan Jamil dengan Tuan Lokman jugalah. Masa tu kita berjumpa kat restoran Subaida. So dari situ pun kita adalah berkongsi-kongsi idea dan pendapat. Macam Tuan Nizam Malik pun, saya dan beberapa orang tim Maisam yang lain, Wan, Elias, Lokman pun ada jumpa juga Tuan Nizam Malik kan. Masa tu tak silap selepas program IMKK. Tahun bila tu Tahun bila Tuan Nizam? Millennial Marketing Mastery 2018. Oh, Millennial Marketing Mastery. Dekat dekat Minds. Dekat The Minds. So okay. itulah saja daripada briefing lah sikit sebanyak berkaitan dengan saya. Dipersilakan. Okay, Nizam. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Selamat berpuasa juga. Okay, saya Nizam Malik. Saya merupakan founder kepada Saham Mastery. Okay, dan kepakaran saya lebih kepada membantu mereka yang masih lagi newbie dan zero knowledge untuk mulakan langkah dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, so sejak 5 tahun lepas kita banyak buat program, seminar, training, coaching secara offline dan online untuk bantu especially orang yang completely newbie dan zero knowledge berkaitan dengan saham sampai mereka boleh start beli saham pertama dan jana pendapatan melalui pelaburan saham ni secara konsisten. Fokus saya adalah pasaran saham Bursa Malaysia dan saya tak fokus kepada pasaran saham global lah. Okay, so alhamdulillah lah saya punya passion dan keseronokan adalah nak bantu lebih ramai orang untuk tahu yang mereka juga boleh jana pendapatan melalui pelaburan saham dekat Bursa Malaysia. Okay, dan saya sebenarnya excited sebenarnya. Saya rasa saya paling excited kot dan seronok sebenarnya kita ada sesi hari ni sebab saya dah plan lama dah untuk kita ada sesi yang kita boleh dulu nak buat forum konon kumpulkan semua speaker-speaker saham yang so-called underground yang kita ada page masing-masing so that kita ada dalam sesi macam ni. Tapi alhamdulillah hari ni kita dapat berkumpul secara Zoom. Okay, sempena PKP, sempena Ramadan jugalah. Okay, thank you juga to Tuan Jamil sebab approach saya dan beri peluang lah untuk kita berada dalam sesi pada petang ini. So hopefully saya dapat share sedikit pengalaman saya. Saya bukan pandai sangat tetapi at least ada sedikit pengalaman yang saya boleh kongsikan dengan semualah follower kita 4 page lah. Okay, alright, saya settle dulu. Nanti kan habis masa untuk semua orang. Okay, alright. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jamil bin Maharom. Saya adalah seorang trader biasa. Okay, saya bermula trade pada tahun 2010 dan sangat bergerak aktif bermula pada tahun 2014. Okay, so waktu tu saya aktif jelajah satu Malaysia untuk adakan road tour dan stop daripada road tour pada tahun 2018. Okay, so sehingga sekarang masih aktif trader dan menjalankan beberapa bisnes lain lah. So far hari ni saya rasa sangat bersyukur sebab saya dapat invite beberapa orang, okay, daripada Chef, Mahir dan juga Tuan Rizam untuk sama-sama kita berbincang atau borak saham pada petang ni. So bosan-bosan hari ni cuti tu lah. Yes. Tak buka market kan. So kalau tak waktu-waktu macam ni, dia orang akan tengok skrin untuk nak entry, nak beli, nak jual macam tu. So petang ni saya rasa free, jadi apa kata kita just borak-borak dan insyaAllah kongsi beberapa sedikit pengalaman antara yang lain. Jadi saya serahkan kepada Chef selaku host kita pada hari ini okay, untuk ajukan soalan dulu kepada salah seorang lah. Okay, nanti seorang lagi akan adu kepada seorang yang lain. Lepas tu baru kita buka kepada follower. So sebelum tu saya nak update sedikit follower yang view kita pada sekarang ni adalah daripada Mahir ada lebih kurang hampir 400, daripada Nizam ada 200 lebih, daripada Chef ada 200, hampir 300, dekat saya hampir 500. Okay, so total lebih kurang 1000 orang.
Oh, terbaik. Wah, tahniah. Baik. rasa tak cukup lagi Oleh tak? tuan-tuan kita semua. Okey, kita rasa macam tak cukup lagi lah. So apa kata anda share lagi? Anda share lagi. Bukan Share senang lagi, nak jumpa share. orang ni. Okey. Share. Share. Gitu. Yeah. Okey. So alhamdulillah rasanya memang sangat seronok, dan kalau anda yang follower daripada 4 page ni, korang dapat lihat bagaimana muka belia remaja kami ni. Alright, memang kami bersemangat, energetik dan juga passion yang ekstrim. Tak semua orang boleh buat macam kita orang buat ni, sebab kita orang minat. Bukan sebab kata kita orang hebat, tak. Sebenarnya kita orang mempunyai minat yang sama. Luar biasa minat ni. Jadi insyaAllah kita dapat berkenalan sama sendiri, dan follower pun dapat berkenalan sama sendiri. Tahu-tahu ada page ni lah, ada page ni, ada page ni. Dan sebenarnya ini adalah satu sumber kita nak dapat info yang betul. Sebab utama dia sekarang ni banyak sangat kena scam. Kita tak boleh tahan tengok kena scam ni. Jadi kita orang ni adalah genuinely orang yang memang betul legit lah. Kita ajar benda yang betul, platform pun ada, kan? Secara konsisten pun muka ni bukan 1-2 hari pun nampak, kan? Dah bertahun-tahun tau. Tuan Jamil, Tuan Mahir, Tuan Nizam semua dah lama dalam industri, dan kita orang sebenarnya sharing passion dan experience. Mungkin apa yang betul, apa yang salah tu kita orang kongsikan. Jadi hari ni kita kumpul macam ni walaupun secara online, kan? Saya memang dah buat lama online sebab kita tak sempat nak buat seminar-seminar. Kita bagi sahabat-sahabat kita buat seminar, kita sebab komitmen dengan bank dan sebagainya. Jadi hari ni kita kumpul nak dengar lah dia orang punya experience, dan benda ni juga boleh bantu anda follower yang ada di 4 page saham yang terkemuka di Malaysia. InsyaAllah ya. So saya nak tembak siapa dulu ni, Cik? Nizam. Okey, kita dari Nizam je. Aduh. Suara clear ke? Dia orang cakap suara chef tergelap sikit daripada yang lain. Ini tak boleh tahan ni. Ada mic ke? Jadi Ada dia punya ni. Okey, sekejap. Kita ada earphone. kalau saya kata suara Tuan Nizam Malik paling clear sekali. Oh ya ke? Okey, saya kena kurangkan sikit lah. Saya kena kurangkan sikit. Cik yang ni lah. Dia tak hilang, tak ingat. Okey, nak tanya dulu. Yang betul-betul macam saya dealer, macam Mahir remiser. So bermula semua rasanya macam Tuan Jamil starting daripada trader, dan Tuan Nizam pun daripada trade lah. Maksudnya daripada trade dapat experience dan menjadi, dan alhamdulillah sharingkan experience trading tu sendiri. So sebenarnya start mana yang Tuan Nizam betul-betul rasa ini memang nak buat secara serius? Maksudnya nak bantu orang, nak bagi manfaat. Silakan Tuan Nizam. Okay, alright. So, terima kasih atas soalan. So, macam mana saya bermula lah cerita. Saya rasa saya banyak share cerita saya bagaimana saya bermula. Basically, saya bukan dalam bidang kewangan ataupun pelaburan. Saya dilatih dalam bidang kesihatan. So, saya seorang graduan farmasi, degree farmasi, dan saya berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia selama 6 tahun sebelum saya resign daripada kerja makan gaji saya. So basically saya pun tak kenal saham sejak dulu, masa zaman belajar semua tak tahu pun kita boleh beli saham, kita boleh terlibat dalam saham, kita boleh buat sedikit pendapatan melalui pelaburan saham. It just started in 2012 sebenarnya, bila saya pergi satu seminar, dan masa tu dalam seminar ada diperkenalkan tentang pelaburan saham dekat Bursa Malaysia. So masa tu saya start kenal saham, dan saya mulalah cari info tentang saham, dan saya mencari mentor saya lah, siapa yang boleh guide saya untuk belajar dalam saham. So happen to be selepas pergi beberapa seminar percuma yang murah, lepas tu saya jumpa mentor saya iaitu Zam Saham lah. Okay, so Zam Saham adalah ex-remiser RHB Investment Bank. So saya bermula dari situ, saya belajar, saya spend untuk belajar lah 2 hari advance class, dan daripada lepas 2 hari kelas tersebut saya mula start implement knowledge untuk trade saham lah menggunakan ilmu, dan sejak tu saya mula dapat result dalam aktiviti trade saham. Dan saya rasa saham ni best because of kita boleh buat duit di hujung jari kita menggunakan smartphone dan laptop kita.
Okey, dan masa tu juga sebenarnya saya struggle dekat tempat kerja. Saya tak minat kerja saya sebagai pharmacist dan saya fikir nak resign. So bila saya tahu yang kita ada peluang untuk jana pendapatan melalui pelaburan saham, maka saya pun lebih serius dalam kajian saham, lebih fokus kepada aktiviti trade saham sampai saya bina portfolio saham saya. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 saya decide untuk resign. Dan fokus kepada apa yang saya buatlah. Okey, dan dalam masa yang sama bila saya start trade, saya banyak share apa result saya dekat Facebook. Dalam masa yang sama ada kawan-kawan yang tanya macam mana saya buat dan nak minta saya tolong share. So saya start sharing daripada tahun 2015 dan daripada sharing secara percuma sampai kita conduct program untuk bantu lebih ramai orang untuk terlibat dalam saham lah. Okey, so alhamdulillah sekarang ni serius tentang saham dan tengok orang berjaya buat profit dalam saham adalah keseronokan bagi saya lah. So itu sedikit sebanyak tentang saya. Alhamdulillah tu experience kita real life experience, dan itu yang kita dapat sampaikan dekat followers, dekat newbie kat luar sebenarnya. Sebab kalau dekat buku je, kalau ikutkan lah, ada orang cakap boleh belajar kat buku, boleh belajar kat YouTube saja, dia punya sentuhan tu tak sama, betul tak sahabat-sahabat semua? Yeah. Betul. Betul. Kalau kita fikirkan antara orang yang paling banyak, kalau kita tengok kat Facebook dia tak boleh tahan. Dia punya seminar-seminar ramai orang dan followers pun bukan calang-calang nak masuk 6 angka tu. So macam mana dengan Tuan Maher pula? Bagaimana permulaan dan juga apa apa big why sebenarnya? Apa sebenarnya? Okey. So saya terdedah dengan pelaburan saham ni pada waktu second final year lah, masa saya belajar medik di Rusia. Okey, waktu tu sebenarnya saya memang dah terjebak dengan bisnes MLM lah, biasalah budak-budak universiti kan nak cari side income. Tapi bila kita tengok bila last bisnes MLM ke bisnes kecil macam ni, biasa kita akan terdedah dengan risiko. Satu, kita tak ada kontrol kat produk tu. Satu lagi, kita tak boleh nak kontrol pembahagian komisen ke apa semua. Dan kita pula kerja asyik nak menjual je. Orang pun malas sebenarnya nak dengar kita nak jual, jual ni, join. So biasa bila kita dengar benda tu kita dah lari awal lah. Jadi malas nak deal benda macam tu. Jadi saya cuba mencari jalan, ada tak satu income lain yang mana boleh fokus kat diri kita sendiri je. Kita belajar, kita profit, kalau kita rugi kita belajar balik, improve balik, dan kita akan semakin konsisten lah kita punya profit. Dan saya nampak itu adalah pelaburan. Jadi waktu nak pelaburan duit ni, so kita adalah check macam mana. Masa tu sebenarnya tak ramai lah yang tahu pasal pelaburan saham. Sebab saya tahu pun sebab asal-asalnya ada yang kata macam pelaburan ASB ni pun ada masa tu lah, masa 2011 ada halal haram, ada yang kata harus, ada yang kata subhah. Jadi saya cuba nak ada tak cara untuk kita invest dalam counter-counter yang spesifik, kita sendiri invest. Jadi dari situlah kita buka akaun CBS. Saya buka akaun CBS tu saya dengan Maybank lah. Tuan Chazam dealer Maybank kan. Jadi tapi waktu tu tak ada siapa yang ajar. Jadi saya pun just kadang beli macam tu je lah. Cuma bila saya dah mulai jadi doktor, sampailah saya tahun 2015. Saya terdedah pula dengan satu kelas ni, kelas PIABES oleh Tipu Zulhiman. Okay. Jadi Tipu Zulhiman dia adalah branch manager M+ masa maju. Jadi saya pergilah kelas tu. Kelas tu pun sebenarnya bukan agak mahal, dalam 3,000 lebih. Itu pun bukan duit saya seorang. So bila kita mula nak start ni, tak silap saya tu hutang budi jugalah dengan satu grup ni, di mana tak silap dalam grup WhatsApp ke apa, dia kumpulkan 10 ke 15 orang untuk tong duit tau. Untuk pergi ke kelas tu. So kalau kita tak mampu, mesti cari jalan lah untuk ni. Jadi diorang tong duit dan saya lah yang pergi ke kelas tersebut sebagai wakil. Dan dah pergi tu nanti akan share balik lah dia punya share tersebut. Jadi dari situ saya mula belajar pasal
saham ni teknikal secara serius dan memang menarik minat saya. Kemudian Saiful Zulhiman pula dedahkan pasal peluang pekerjaan sebagai seorang remiser. Jadi tahun 2016 saya September 2015 sampai September 2016 saya ditempatkan di klinik kesihatan Sarike, Sarawak. Jauh dari keluarga apa semua. Setahun saya kat sana. Tak ada apa benda nak buat. Kerja klinik kesihatan, office hour saja. So masa saya yang selebihnya saya habiskan baca saham, tengok saham sampai satu tahap saya rasa sebab saya terlalu minat tengok saham. Jadi kalau time tengok passion, kalau passion tak ada, saya terus buka dekat komputer tengok saham. Tapi lama-kelamaan rasa macam tak sedap lah. Jadi saya pun dalam keadaan jauh juga daripada family, ada banyak faktor lain, saya pun decide untuk berhenti dan cuba jadi remiser lah sepenuh masa dengan Melaka Securities ataupun Implus lah, di bawah Saiful Zulhiman. So dari situ saya mulalah kumpulkan main saham untuk berkongsi, untuk sesiapa yang berminat nak buka akaun CDS. Begitulah ceritanya. Okay. Oh, nampaknya ada dua orang bahagian kata frontliner sepatutnya ni. Liners, aduh. Kan frontliner semuanya. So dah jadi frontliner untuk bahagian kewangan lah. Okey jugalah, kita ada contribution yang berbeza. Walaupun belajar daripada berbeza, orang kata tak ada masalah. Sebenarnya saham ni siapa-siapa boleh kan? Betul tak? Siapa-siapa pun boleh. Kira apa background pun. Tapi kita nak dengar insan yang banyak share tentang suka duka dalam kehidupan. Bila dengar tu, tadi pun buka page Tuan Jamil ceritakan balik tentang sejarah-sejarah permulaan, kebangkitan dan sebagainya. So Tuan Jamil, kenapa bermula dan kenapa kekal konsisten untuk terus bagi manfaat kepada masyarakat? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya tak boleh nak terlalu formal sangat, tak ini je cukup. So kita kena cakap relax-relax ya. Relax, santai. Relax lah. Ni relax ni. Saya keluar seperti yang macam saya biasa live, saya akan sembang-sembang biasa saja, so tak boleh nak straight sangat. Okey, so macam ni, kalau ikutkan saya dah buka account ni pada tahun 2010. Tapi just buka account je lah, kita tak terlibat lagi dengan pasaran saham masa tu. Tapi betul lah macam Tuan Nizam kongsi tadi, dia ada pergi ke seminar, okey. So pada tahun 2014 ke 2015 macam tu lah. So kita pergi ke satu seminar percuma. So saya mention lah nama dia, Haji Asri kan. So saya pergi ke seminar Haji Asri dan Dr. Azizah Osman waktu tu. So daripada situ saya rasa semangat saya membuat-buat. Membuat-buat dan saya rasa saya nak terlibat dalam saham. Okay. So waktu tu kita nak pergi kelas mahal kot. Jadi kita kena cari satu orang yang boleh mengajak saya masa tu. Okay. Jadi saya terjumpa dengan satu sifu saya. Alhamdulillah cikgu saya, guru saya, masih lagi guru saya. Mungkin ada di antara anda yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. So cikgu saya adalah Dr. Abdul Rahman Syafiq. Okay. So dialah yang ajak saya dan daripada situ saya mula. Okay. Dan apa yang saya nak pada ketika waktu saya belajar, itulah yang saya buat balik. Maksud dia, waktu saya pergi belajar, bila saya balik daripada belajar, saya rasa tak ada support. Sorry, bukan cikgu saya tak support. Cikgu saya tak support. Nampak aku. Betul balik. Kita. Live. Cikgu saya dia support. Tapi macam kita, of course lah, kita newbie tau, kita tak tahu apa. Jadi kita nak tanya lebih lah. Jadi kita sekarang ni pun, kalau kita dah cakap trade, okay, contohnya lah, semua kita contoh 4 orang dah cakap trade, tiba-tiba orang yang baru tanya, betul tak? Orang yang baru tanya, dia kata, ni macam mana nak tekan buy ni? Of course kita akan rasa benda tu simple gila kot. Yang tu pun nak tanya aku kot. Kita mesti rasa macam pengat kan. Tapi kita kena tahu, itulah kita waktu newbie dulu. Dan kita faham kenapa cikgu kita tak layan masa tu. Jadi saya buat balik apa yang saya rasa saya nak. Jadi sebab itulah saya tumbuhkan group untuk support orang. Saya ajak balik daripada A to Z. Okay. Lepas tu kita bagi,
kita buka apa-apa yang kita cari balik apa masalah kita masa mula-mula kita trade. Okay. Itulah yang timbulnya satu penyelesaian kepada masalah saya sebenarnya dulu, tapi saya bagi penyelesaian tu kepada orang yang baru. So tertubuhlah satu grup yang mana saya buat technical trader. Sebab saya hanya fokus pada technical. Jadi saya letakkan nama grup technical trader. Dan sekarang dah mencecah 15,000 orang follower. Sikit lah. Sebelum tu saya nak update sekarang ni yang menonton kita secara live sebanyak 1,600 lah. Wow. Terima kasih. Terbaik semua, terbaik. Alright, so saya sambung sikit Jadi silakan. cikgu saya pernah cakap, dia kata kalau hang nak cepat pandai, hang nak cepat cakap, hang kena ajak orang lagi lah. Sebab tu saya pergi road tour satu Malaysia, tapi saya letakkan satu period time lah. Saya letak satu tempoh masa sampai bila saya nak ajak. So saya letak sampai tahun 2018 daripada 2015. So 3 tahun saya ajak orang. Lepas tu dah tak ajak lagi dah sampai sekarang. So saya rasa nanti mungkin ada orang nak tanya lebih, saya akan jawab. Apa kata chef pula cerita. Chef. Yes. Okey. Terima kasih sahabat-sahabat semua masing-masing mempunyai pengalaman dan juga permulaan. Kita ada starting point kita kan. Betul. So, macam saya chef lah, saya panggil diri saya chef lah. Permulaan kenal saham ni daripada umur darjah 1. Yang mana masa tu abah merupakan pekerja bank UOB masa dekat Gulai lah. Kat Gulai Johor. Jadi dalam UOB zaman tu nama dia Chung Kiao Bank. Jadi dia seorang je officer Melayu, yang lain semua Chinese. Jadi bila kita duduk di dalam community Chinese, mereka ni memang trade tu biasa. Yang tak trade tu memang dia ni weird ni, tak ada trade saham ni. Jadi dia pun orang kampung kat saham. Jadi lepas tu dapat untung sampai boleh buat rumah nenek. Jadi memang kita terinspirasi. Bermula daripada bapak kita sendirilah. Jadi sangat minat tu apabila zaman dulu nak tengok saham tak macam sekarang. Sahabat-sahabat semua yang tengok-tengok ni. Dulu kita nak tengok kena Cory Miser. Alright, nak kena tengok sok khabar. Dah lambat dah, dah terlambat. Ataupun kena pergi dekat broker firm, kita kena tengok price feed tu, TV banyak-banyak tu. Jadi zaman tu tak ada online, tak ada handphone, tak ada nak tengok, tak ada. Zaman tu tak ada sumber. Jadi yang ada pun paling canggih pun TV kita dulu, zaman dulu tu kita ada Beritex sama dia. Jadi Beritex tu tekan nombor kosong, ingat lagi lah sebab saya yang buat tu. Tekan nombor kosong, dia akan keluarkan coding-coding harga saham pada umur saya darjah 1, umur 7 tahun masa tu. Kerjanya balik sekolah akan update abah harga saham ni sekian. Dah memang jadi reminder daripada kecil. Dah kan. Jadi kita ada pengalaman tu diberi exposure. Jadi minat tu sampailah ambil account di bahagian dekat masa tingkatan 4, tingkatan 5 ambil account. Lepas tu matrik pun ambil account juga. Sama matrik dengan Nizam Malik. Kita senior sikit lah. Ya. Kuala Pilah. So sambung UUM bahagian yang sama juga, bahagian finance. So saya memang di bahagian saya ni dah lama. Siapa senior? Saya. Oh. Saya muda lagi. Betul lah tu. Berapa umur tuan-tuan sifu semua ni? Semua tahu ni. Saya sama dengan Jamil 35. 35. Dia 32 tahun ni. 32. Anak muda. Aduh, itu 3 tahun. Saya semua orang kata saya 25 dah. Ini apa yang betul ibu orang ni, aduh. Ibu-ibu tengok Aduh, santai. Sama apa? Saya 33. 33. Cun 33. Kita tetis lah kita ikon-ikon tetis lah. Jadi pembawakan kita lebih kepada santai dan juga lebih kepada macam ni lah. Rasanya semua approach lebih kurang sama. Kita lebih banyak berbicara dalam kadar yang orang kata dalam bercerita, banyak Sharing. Kita sharing. Jadi itu yang minat saya tu dia daripada kecil lah, maksudnya sebab tu sekarang pun saya banyak beritahu dekat klien-klien saya, ajar anak tengok saham, bukan suruh dia belajar technical analysis terus. Tengok-tengok je harga-harga saham, ni abah beli, ni mak beli. Jadi biar dia jadi macam saya. Kita daripada kecil didedahkan. Jadi minat tu akan sampai. Tak kira lah, bukan nak kena dedahkan daripada awal untuk jadi usaha pula. Untuk trade sendiri pun tak ada masalah, boleh buat duit kan. Kita ada sahabat-sahabat kita boleh buat duit, tak ada masalah.
Jadi bila dah jadi dah bahagian dah grad dan sebagainya, kerja di bahagian industri memang bahagian saham daripada tahun lepas grad 2009 sampailah ke sudah ni jadi dealer pula lagi. Jadi banyak orang kata klien-klien yang bermasalah. Okey, yang tak tahu, yang buat-buat tahu. Jadi itu sebenarnya pentingnya kami ni sebenarnya, kalau anda yang kat luar sana, sebenarnya kami ni sebagai satu media untuk ceritakan kisah sebenar sebenarnya. Okey, apa yang patut dan apa yang tak patut. Jadi kebanyakan orang ingat dengan belajar dengan buku atau dengan YouTube tu dah memadai. Tak, sebenarnya sahabat-sahabat, dia kena ada sentuhan guru. Sebenarnya lah. Itu sebenarnya kami ni taklah menggelarkan atau mengaku kami lah guru, bukan. Tapi kami sharing. Jadi kalau anda anggap kami ni tempat untuk anda dapatkan info, sharing-sharing yang berguna, sebab kami buat benda ni. Betul tak? Kita orang buat, memang kita genuinely buat benda ni. Kita ada trader yang betul-betul tegar, kita ada dealer dari Miser. Memang kita orang pun semua trade. Takkanlah tengok aja kan. Jadi di situ permulaan, dan saya start online ni disebabkan sifu saya iaitu Najib Asaduk merupakan jiran rumah saya sebenarnya. Dia yang suruh saya banyakkan bercerita ni, sebab saya ajar dia trade juga. Dia pun dah belajar dengan Haji Asri pada peringkat permulaan, tapi akaun buka dengan saya. Jadi di situ jadi di situlah sebenarnya dia kata, Chef boleh ni. Banyak cakap dia kata. Memang kita banyak cakap lah. Boleh tengok lah Jerung macam mana apa semua. Tapi sebenarnya kalau macam Tuan Mahir pun di Miser kan, sebenarnya the best part is adalah kita tengok klien kita yang trading, dan itu sebenarnya sebagai sumber untuk kita belajar. Macam saya banyak klien saya banyak Chinese. Jadi Chinese dia punya pattern tak sama dengan kita punya pattern sebenarnya. Kita belajar banyak daripada mereka ni. Dan itu kita perlu share. Tak ramai orang dapat akses nak bercerita dan tahu cerita sebenar tentang dunia pelaburan. Tu yang orang cakap jerung lah, kan, operator lah, syndicate. Sebenarnya itu dah reality dia. Betul tak, teman-teman? Yeah. Mahir kena komen. Mahir kena komen lah. Ada orang nak tahu ni Syah, daripada komen-komen apa, saya tengok lah 4 page ada yang tanya minta share location, tak bagi tahu pun duduk kat mana, Syah duduk kat mana, Mahir duduk kat mana, Nizam duduk kat mana. Yes. So saya mulakan dengan saya dulu lah. Okay, so sebenarnya saya berasal daripada Taiping, Perak. Cuma sekarang ni saya dah menetap di Al-Astad Kedah. Okay, so saya dah 10 tahun duduk kat Al-Astad Kedah. Saya dah bermastatin dekat sini, dah ada rumah dekat sini dah. So saya jadi penduduk tetap Al-Astad lah. Okay, apa-apa pun kampung saya adalah dekat Semanggul, Gunung Semanggul, Perak. Okay, Tuan Nizam? So saya asal saya lahir sebenarnya kat Kelantan, Kubang Krian, Kelantan, IC 03. Tapi saya sejak kecil dibesarkan di Johor Bahru. Okay, sebab parents business dekat sini di Johor Bahru. So saya duduk dekat Johor Bahru lah. So rumah dekat area Bandar Baru Uda, tapi sekarang masa PKP ni dekat area Austin Perdana, Johor Bahru. Saya pula saya asal dari Sentul, KL. Kemudian Sentul. saya dapat, inilah saya berpindah selepas daripada Sarike tu, saya sekarang menetap di Jasin lah, Melaka. Follow wife saya dapat posting kat sini. Okay, saya orang kampung je berbanding dengan kawan-kawan yang lain. Saya berada dan asal daripada Selangor, Kelang, tapi dah duduk lama di Keluang lah, sejak daripada tingkatan 1 sampai sekarang. Kahwin dengan orang Keluang, kira dah lockdown lah kat sini, kira dah habis lah. Lockdown habis. Terus checkmate lah kita kat sini. Sama Keluang Keluang. Alright. So seterusnya macam mana? Ada soalan-soalan ke daripada page ke? Mungkin kita boleh jawab. Okay. Boleh? Saya punya page macam senyap je. Dia itulah ada soalan. Saya pun Kalau boleh soalan tu jangan tanya dekat, kalau boleh soalan tu jangan tanya dekat saya. Kalau daripada follower saya tanya soalan dekat orang lain. Saya ajukan soalan tu. Okey, kepada follower saya kalau nak tanya, tanyalah kepada siapa lain, sebab saya akan ajukan soalan tu kepada mereka. Okey? Sama jugalah yang lain. Followers saya pun kalau ini peluang lah untuk, kalau ikutkan kita pun dah selalu buat live dengan tim main saham. So ini peluang, kalau
tengok video live kita dekat Facebook Mahir Saham, mungkin ada soalan-soalan special nak tanya kepada sifu-sifu lain ke, pun boleh lah, dipersilakan. Yes. Kalau ikutkan banyak soalan, tapi kita terus lonjakkan ke depan lah. Alright, satu kita lah ke depan dulu. Alright, rasanya soalan yang common untuk klien, followers kita adalah macam mana nak sukses lah. Betul tak? Itu benda yang paling penting lah. Dia nak kekalkan, nak buat duit, macam nak buat profit, macam mana nak faham, macam mana nak dapat detect. Rasa tu soalan kalau dikumpulkan dah 15 buku lah kita buatkan. Soalan FAQ tu sama je soalan dia. Macam mana nak beli, apa nak beli, macam nak untung, berapa boleh untung. Itu normal. Jadi kita cuba bungkaikan dengan perspektif masing-masing. Okay, kita mulakan dengan Tuan Mahir lah kat sini. Okay, Tuan Mahir. So sebenarnya saham ni kalau dari sudut kita nak buat profit lah, kita cerita pasal profit. Benda yang paling utama untuk Tuan Mahir apa sebenarnya? Nak kata nak buat profit tu, macam mana tu? Ada kaedahnya tu. Kalau berkaitan dengan apa yang saya pakai lah, first sekali kita kena tahu diri kita masing-masing lah. Dalam dunia saham ke dunia pelaburan, kita akan jumpa banyak sifu, banyak teknik, tapi kadang-kadang yang masalahnya bukan sikit atau banyak ilmu tu. Satu lagi adalah bagaimana kita nak combinekan ataupun make sense of apa yang sifu lain ajar, bagaimana kita nak sesuaikan dengan diri kita. So kadang-kadang ada benda yang kita belajar, teknik untuk, misal kata untuk intraday. Kalau tak kena dengan kita punya diri sendiri, tak kena dengan kita punya modal, memang tak dapat lah nak buat. Jadi kalau kita busy, kalau macam saya lah, saya sebenarnya boleh kata busy. Jadi saya fokus lebih kepada swing dan juga long term lah. Okay. Dalam hati masih memang berminat untuk intraday, tapi buat masa sekarang saya sebab bila kita nak intraday ni, bagi saya lah, dia sangat memerlukan masa kita sentiasa berada di depan monitor. Okay, so duit kita kena ada sufficient amount yang cukup. Dan jadi apa yang saya tengah usahakan adalah saya cubalah untuk buat app ke ataupun screener supaya kita boleh tengoklah pergerakan dan signal buy untuk intraday. Tapi so far secara umumnya lah, kalau ada yang follow, ada yang pernah datang ke kelas-kelas super trader Mahir Saham, so saya kalau selain daripada saya pun saya ada cerita banyak kepada untuk melihat chart untuk midterm dan juga counter fundamental untuk midterm to long term lah. Menjawab ke soalan? Jawab. Oh, sebab tak menjawab. Macam mana dengan dekat Facebook ni orang kata macam tenggelam. Okey. Sorry. Tak apalah, kita cubalah. Dia orang kena kuatkan volume tu. Sahabat-sahabat, kuatkan volume. Kita dah jengik-jengik dah ni. Okey, macam mana dengan Tuan Nizam? Macam mana Tuan Nizam, apa sebenarnya macam tadi Tuan Mahir sharekan, kena kenal diri kita. Bagaimana pula dengan Tuan Nizam? Kira tips kejayaan lah dalam pelaburan saham lah. Nak memulakan dan untuk berjaya. Okay, alright. So saya ada formula saya 3M plus RM. So yang pertama adalah minat. Okay, dalam saham ni kita kena masuk ke pasaran saham sebab kita minat saham tu. Jangan sebab kita nak buat duit. Sebab ramai orang masuk ke pasaran saham sebab nak buat RM10,000, nak buat RM20,000. Mereka ni jenis yang takkan dapat buat profit seperti itu sebab mereka just fokus kepada duit. Yang sebenarnya yang pertama adalah minat dulu. Kita buat ni sebab kita suka saham tu. Yang kedua adalah berkaitan dengan mindset. Ramai orang ada mindset yang salah tentang saham. Okay, corruption ataupun corrupted mindset tentang saham yang menyebabkan mereka buat aktiviti trade saham dengan cara yang salah. So betulkan dulu mindset. Okay, yang ketiga adalah mentor.
kena ada mentor yang bimbing kalau nak berjaya cepat lah. Okay, kalau kita cari jalan sendiri, kita akan try and error dan kita akan buat silap banyak. Okay, sampai mungkin 10 tahun baru kita jumpa, oh macam ni sepatutnya buat saham. Tetapi kalau kita ada mentor bimbing, dia terus beritahu sistem yang terus terbukti berkesan dan senang untuk kita terus fokus kepada aktiviti trade saham kita lah. Okay, itu 3M. Dan yang keempat RM adalah rajin mengkaji lah. Dalam saham ni bukan skim cepat kaya, beli saham goyang kaki dan harga saham naik. It's about rajin mengkaji. Sebelum kita beli saham, kita kena kaji dulu. Bila kita dah beli saham, kita kena monitor saham tersebut. Bila kita dah jual saham tersebut, kita kena buat postmortem balik, apa benda betul kita buat, apa benda salah yang kita buat. So I think this is 4 benda yang saya rasa penting untuk saya share lah tentang macam nak berjaya dalam saham. Macam tu. Alright. Okay, terima kasih Tuan Nizam. Tuan Jamil, macam mana? Tanya dekat saya pula. Tak bagi tahu jawab, tak bagi tahu soalan pun tadi. Soalan sama. Soalan sama. Macam mana, apa permulaan dan macam mana nak kekal berjaya dan sukses dalam industri pelaburan saham? Sebab dia sebenarnya kita nak berjaya dalam saham ni sebenarnya kalau ikutkan kena konsisten lah kan. Saya tak pernah jumpa orang yang trade saham 1-2 tahun dia terus kaya, dia tak trade. Dia selalu dah kaya, dia akan terus trade. Dia konsisten. So macam mana nak kekalkan konsisten dan semangat ni? Tadi kita cerita pasal kenal diri, kita kena minat, dan macam mana pula dengan Tuan Jamil? Okay, so pendapat saya ni, dia bukan pendapat lah, saya bagi tahu pengalaman lah. Okay, pengalaman saya daripada saya start bermula trade. Okay, contoh lah, kalau saya rasa jawapan ni mungkin dah terjawab tadi daripada Tuan Nizam dengan Tuan Mahir. Tapi mungkin ada lagi satu, kalau anda tak perasan, pernah tak kita duduk dekat dalam satu kumpulan masa awal-awal kita mula trade, kita mungkin ada kawan 4 orang, betul tak? Tapi yang tinggal sekarang kita je. Betul tak? Kalau ada perasan lah. Okay, sama juga follower-follower kita yang lain. Kalau ada perasan, waktu anda pergi ke seminar, waktu anda pergi belajar, mungkin 4 orang, mungkin 5 orang, tapi sekarang dah tinggal 2 orang. Kenapa lagi 3 orang itu tak sukses, tak mau pergi? Okay, so based on kajian, experience, okay, memang trader yang datang, 10 datang, 7, 6 akan balik. Dia tak akan boleh stay. Kenapa? Okay, kenapa? Okay, sepatutnya kita kena tengok orang yang boleh stay, yang boleh maintain dari 2-3 orang tu, dalam 30% yang boleh maintain. Okay, so depa ni, saya lah masa tu. Okay, chef lah. Okay, Nizam dengan Mahir lah antaranya yang boleh maintain sampai sekarang. So apa yang kita buat? Normally yang pertama minat, betul macam Tuan Nizam cakap tadi. So kalau you tak minat pun tak guna juga. Okay, so yang kedua je kita pergi belajar, betul tak? Kita pergi cari mentor. Then apa yang penting selepas belajar tu balik you kena apply. Okay, apply, cuba dan cuba lagi. Jangan terus putus asa sebab ramai saya tengok yang mana gagal ni. Okay, dia pergi belajar hari ni, dia assume balik ataupun esok dia dah nak buat profit. Dia tak tahu liku perjalanan dia tu bukan sikit-sikit. Dia ingat gambaran yang menarik saja, betul tak? Dia kata dia tengok, contohlah memanglah iklan cantik lah. Hari ni pergi kelas, hari ni juga live trade dapat 10,000. Cik, tengoklah modal dia berapa kan. Bawa modal 1,000 dah dapat 10,000, memang tak ah. Okay. Betul. Yang pertama kena, betul lah, yang pertama kena ada minat, yang kedua kita kena ada mentor, kita kena belajar lah, yang ketiga balik kita kena apply dan jangan mudah putus asa. Maksudnya saya first time ni saya untung, second time saya rugi. Betul ya? Jadi kalau yang first time tu untung, second time pun nak assume untung, nak untung, susah lah ingat apa. Okay, macam cikgu saya selalu cakap lah, hari ni hang pergi jumpa seorang player football, contoh pergi jumpa Akia Rashid ke, okay, pergi jumpa siapa lagi, Rizal Ghazali, Saki Muhajir pula tak sebut nama dia. Okay, pergi jumpa dia and then kita bagi tahu kat dia, okay Jai, tolong ajak aku Jai. Saya pernah ajukan soalan ni dekat dia lah. Jai, tolong ajak aku Jai, macam mana nak jadi cakap macam hang? Ajak bola. Agak-agak kita pergi training 3 hari dah boleh cakap macam Mario, macam Ronaldo, betul tak? Okay, so kita tengok dia punya kesusahan training sampai muntah hijau. Itu baru training bola. Ini sama lah juga apa yang kita tengah buat ni. So jangan mudah putus asa. Okay, praktik kena banyak mencuba. Tak semestinya apa yang kita buat, belajar hari ni esok jadi dan akan jadi lagi esok. Okay, benda tu dia akan ada fail ke. Ada satu ketika waktu macam mana mungkin
waktu petang ke waktu pagi, so kena banyak kali mencuba. So apa yang saya selalu pesan kepada orang, apa yang saya ajak teknik tu cuba 44 kali. Itu yang saya selalu pesan lah. Okay, so saya itu saja tips yang saya boleh share. Apa kata share pula tips untuk sukses, untuk untuk berjaya maintain dalam pelaburan saham. Keseluruhannya adalah nombor satu, minat lah. Bila kita cerita tentang kita sebagai seorang cikgu lah, kita cerita pasal cikgu, kita didatangi dengan ramai orang, betul tak sahabat-sahabat? Ramai orang newbie, zero, yang mempunyai harapan yang tinggi. Satu benda yang kita susah nak jentik adalah minat dia yang konsisten. Minat hari ni, kadang-kadang besok dah tak minat lah. Dia dah terkena sikit, dia dah cedera dah kan. Dia dah cedera macam Cristiano Ronaldo, cedera pun dia still training is training, game tetap game. Tapi kalau tengok newbie trader Malaysia ni, minta maaf cakap lah, memang kebanyakannya terkena sekali habis. Untung sekali, 2 kali, 3 kali tu dia dah lupa dah. Yang rugi tu dia memang tak boleh terima dah. Dia tak boleh terima kenyataan. Sebab satu benda yang dia cepat give up adalah dia tak minat betul-betul. Dia betul-betul nampak duit sahaja. Dia tak nampak tu sebagai career. Dia tak nampak tu sebagai satu kita panggil satu peletakan instrumen duit-duit kita pada masa akan datang yang akan bekerja untuk kita. Betul tak? Kita letak, kita invest. Bukan semua benda nak trading. Trader pun tak semua trade duit dia. Dia pun ada invest, dia pun ada simpan untuk longer term. Macam Tuan Mahir cakap, saya pun setuju dengan investment. Sebab top client pun, kalau Chinese, kita cerita pasal Chinese. Sebab apa? Saya kenal dunia saham ni daripada Chinese. Mentor saya pertama pun daripada Martin Wong pun merupakan Chinese juga, fund manager. Jadi mereka ni bukan 100% trade tu yang kita kata intraday kan tu, ada masanya. Dia kalau nak tembak untuk trade intraday memang dia tembak betul. Tapi dia tengok keadaan. Ada masa koyak juga. Dia punya koyak tu kita pun tak sanggup tengok. Ratus ribu, juta-juta. Dia orang boleh terima dan masih boleh on, betul tak? Tuan Mahir mungkin ada pengalaman klien yang koyak kan. Jadi saya mengadap kalau klien ni bila market up, market down. Jadi bila jumpa klien newbie datang kat kita, benda satu yang kita nampak adalah minat dia. Kita boleh detect. Cikgu-cikgu macam kita ni, kita boleh detect. Dia ni minat ke acah-acah minat. Jadi anda yang sedang menonton ni sahabat-sahabat, peringkat permulaan, timbulkan, jentikkan, dapatkan minat tu dulu. Lepas tu kita boleh on, kita boleh konsisten, insyaAllah boleh berjaya. Sebab bila minat, kita boleh langgar apa je. Silap, salah, rugi, on, jalan lagi, bantai lagi. Sampai kita dapat jumpa benda yang paling konsisten. Bukan 100% jadi, tapi benda yang paling konsisten. Mana boleh 100% profit, EPF Khazanah pun koyak, duit banyak-banyak. Ada orang cakap duit kena banyak baru boleh buat duit dalam saham. Hai, siapa kata? Tak ada, bukan macam tu, betul tak? Itu masalah sebenarnya mindset. Macam Nizam cakap, mindset, minat dan juga kita punya perspektif. Jadi bila kita ni kurang pembacaan, kita jarang berkumpul, kita tak jumpa dengan orang yang betul, dia jumpa salah orang. Dia dengan saham ni baik-baik, betul tak? Baik semua. Itu silap tu. Okay, saya nak sambung sikit Syah. Okay, so macam ibarat macam kita cakap sekarang ni, macam seolah-olah orang kata macam nak bagi tahu kata saham ni susah, sedangkan ada orang lain kata benda tu mudah. Sebenarnya tak susah dan taklah semudah. Okay, cuma janganlah terlalu memudahkannya, faham tak? Okay, so contoh macam saya selalu tengok, kita lebih kepada cerita apa masalah dulu sebelum kita pergi kepada solution. Okay, so masalah sekarang ni apa yang saya nampak adalah betul macam Tuan Nizam, Tuan Mahir cakap tadi, Chef pun ada cakap, first kali orang fokus kepada profit, untung. Okay, sampaikan satu masa dia sanggup gunakan duit gaji dia dulu untuk bayar kereta, dia beli saham. Okay, dia guna duit rumah dia dulu untuk beli saham. Ada yang saya pernah jumpa jual gelang, jual barang emas untuk beli saham. Okay, ada yang pinjam. Okay, jadi saya nak bagi satu nasihat lah. Sebenarnya untuk trading ni kita tak boleh guna duit yang nak bayar elektrik, bil itu ini, nak bayar kereta dan sebagainya. Sepatutnya untuk buat pembelian saham kita kena guna duit lebihan yang memang kita tak nak guna duit tu, ataupun kita dah ready sekiranya berlaku apa-apa dengan duit tu, kita pasrah. Okay, sebab di situ akan emosi kita akan terkawal. Kalau kita contoh saya tanya soalan, saya pilih seorang anak, saya tanya Nizam,
Okay, Tuan Nizam. Contoh Tuan Nizam. Tuan Nizam seorang yang bekerja contohnya dapat gaji sebulan RM5,000. Tapi nak kena bayar rumah dengan kereta RM3,000 lah kata. Tuan Nizam berani nak guna RM3,000 ni nak pergi masuk kaunter dalam masa seminggu ni boleh untung. Tuan Nizam boleh explain tak? Jawapannya tak boleh lah macam tu. Kenapa Sebab tak boleh? Sebab kita akan merisikokan diri kita. Sebab kalau kita gagal dalam saham, sebab saham bukan pasti untung, dia boleh jadi rugi juga. And then kalau kita dah gunakan duit yang sepatutnya kita bayar keperluan kita dan kita gagal dekat pelaburan saham, kita jadi double trouble. Kita dah ada masalah, buat masalah lagi. So for me, kita kena prepare dulu sebelum masuk ke pasaran saham tu. Kita buat savings dulu khas untuk tujuan pelaburan lah. I think itulah yang sepatutnya. Tapi kalau tanya adakah kita akan ambil duit tu untuk trade, jawapannya tak. Kita tak, sebab tu kita boleh maintain. Ada orang, ya. Kita faham benda tu. Sebab ramai yang saya jumpa, okay, masalah dia suka pakai duit yang dia nak guna, faham tak? Dia expect bagi tahu kata, okay tak apa, nanti akan untung lah. RM3,000 ni akan untung lah, jadi RM3,500 boleh pakai RM500 tu, RM3,000 aku bayar kereta di rumah. So apa yang berlaku adalah dia akan rugi. Dan saya pernah jumpa banyak kes yang terlibat dengan alung, yang terlibat dengan personal loan. Okay, so saya harap follower kita lepas ni jangan terlibat dengan benda-benda macam ni. Minta tolong banyak-banyak. So anda perlu guna duit lebihan yang ada. Macam saya dulu, saya simpan lah duit. Saya pun daripada family yang susah, saya bukan orang yang senang. Okay, saya asalnya adalah bekerja dan ada yang tanya saya tadi, background saya adalah daripada mechanical engineering. Okay, saya bekerja sebagai insurance adjuster. Okay, dan saya juga pernah bekerja dekat automotive sector. Jadi saya punya gaji dengan taraf diploma hanyalah paling banyak pun lebih kurang RM2,500. Okay, RM2,000 ke RM2,500. Jadi apa yang saya buat adalah saya simpan RM300 sebulan. Okay, saya simpan lebih kurang RM300, RM400 macam itulah sebulan. Sampailah cukup RM5,000 setahun lebih, baru saya guna duit. Itu apa yang saya buat lah. Saya tak ada lah sampai nak pinjam duit, okay, nak pinjam duit mak ayah ke apa, tak lah, tak wani yang benda tu. Tapi ada orang sanggup buat. Dia apa tahap confident mereka ni sampai sanggup pinjam duit. Aku tak tahu lah. Dia dah jumpa sistem tu. Dia dah jumpa sistem power tu. Betul lah, itu yang saya nak tambah sikit lah berkenaan dengan kita punya emosi. Emosi tu kena kontrol juga. Tadi saya tak masukkan elemen emosi kat dalam tips. Okay, betul. So saya rasa itu yang saya boleh share lah. Ada apa-apa yang share nak tambah ke ataupun Mahir? Tak, Mahir. Itulah dia, kadang-kadang kita pelik lah sebab ada orang dia nak dia ingat duit setiap ada yang dia assume macam dia percaya konsep rolling duit tu dengan lebih efektif lah. Jadi dia anggap sebagai contoh, dia ada kad kredit dia boleh, misal kata boleh cash out daripada kad kredit ke, dan dia mungkin cash out tu pula ada zero interest untuk certain period. Jadi as long as dia yakin dia keluarkan dia cash dan dia invest dalam stock market, at least kalau dapat lebih daripada 0% ataupun interest dekat kad kredit, dia kira profit lah. Tapi bila macam tu, dia sebenarnya berdepan dengan orang panggil dia nak berlumba-lumba lah. Padahal kita sendiri pun tak tahu bila harga saham tu akan naik, kena kita silap sebulan, kena cut loss kan. Jadi itulah masalah dia, dan dia akan buat satu lagi yang macam Tuan Jamal kata, emosi lah. Saya pun, kita ni kalau ikutkan rata-rata kalau ada yang full time trader pun, diorang sebab diorang biasanya full time trader ni golongan yang dah berusia, dan mereka pula masa kerja dulu diorang kerja high profile punya dan memang ada simpanan duit yang banyak. Mereka tak ada apa, bagi saya lah apa yang saya nampak, mereka tak ada apa sangat benda yang diorang kisahkan sangat benda nak buat. So kalau diorang just gunakan duit tu untuk cari duit tambahan sikit dan isi masa lapang, belajar, tengok chart apa semualah. Ada juga tahun ni ke tahun lepas, so kita jumpa dengan seorang nenek tua ni lah, umur 90-an lebih, dekat Melaka.
Jadi dia pun tinggal seorang kat rumah, duit memang dia tolong tradekan lah untuk anak dia punya account, 2 account. Jadi memang macam tu lah, dia hidup pun simple, cool dia. Tak ada apa-apa lah, kalau rugi pun dia boleh cut. Masalah kita, kadang-kadang masa kita nak trade tu, kita dah set, konon lah kita dah set cut loss berapa, TP berapa. Bila time moment cut loss, baru kita sedar, tengok rupanya dah rugi RM1,000, RM2,000. Padahal amount RM1,000 ke RM2,000 tu kita dah macam tak boleh nak brain lah. Rata-rata orang bila dia dah tak sanggup sangat, dia tend to biarkan dia. Dia rasa lebih tenang percaya dengan harapan lah, scope analysis. Jadi itu antara, kalau tips lah, saya sarankan, kalau instead of kalau kita ada buat trading plan, TP kita ke cut loss berapa, kira balik modal yang kita masuk tu, bila kena cut loss, sebenarnya rugi berapa ringgit. Kita kena set amount yang kita sanggup untuk take the loss lah. Misal kata kalau kita sanggup take loss sampai 500 saja, jangan masuk modal sampai kalau kena cut loss tu rugi dia lebih daripada 500. So tu antara tips lah untuk kita emosi kita stabil, dan kita boleh ikut trading plan kita. Setuju? Betul. Ramai hari ni sebenarnya. Tak tahu Tuan Jamil update sikit berapa ramai? Betul. Ya, Power komputer tu 1,700. Total view 1,700. Okay, so far terima kasih kepada semua yang join. Okay, jadi saya rasa kita dah nak penghujung topik. Okay, satu soalan saya nak tanya. Tapi penghujung pun mungkin bawa masa sampai mungkin lagi setengah jam. Okay. Hujung ya? Sebab seorang mungkin 10 minit. Alright. So saya minta semua update. Okay, maksudnya apa aktiviti anda sekarang, maksudnya chef apa aktiviti anda, apa aktiviti chef sekarang, so chef buat apa, dan next apa plan untuk klien. So ada buka daftaran Maybank ke apa ke, okay, kelas ke apa, boleh chef kongsikan? Chef okay. So far memang kita PKP ni kena duduk rumah lah, bekerja rumah, dan kita orang dealer memang tak ada masalah. Kita disediakan laptop, kita boleh berurusan dengan klien, trading, tak ada isu. Memang kerja pun memang update. Sebab tu asyik tengok live tu membebel ni banyak. Memang kerja kita bagi update dan advice. Kebetulan yang samalah, seiring lah, sebagai coach, sebagai mentor dan juga sebagai dealer untuk jaga klien-klien. Dan pada sepanjang PKP ni sebenarnya, kalau ikutkan, tak tahu Tuan Mahir ke macam mana, tapi opening account dan juga trading client sangat heavy tau. Sebab orang tak tahu buat apa, duduk rumah aje. Jadi kena ada plan yang betul, sahabat-sahabat. Ada yang, sebab tu saya dalam page saya selalu cakap, jangan gedik. Gedik ni bahasa yang senang nak dia macam tampar sikit muka tu. Jangan. Kalau cakap bahasa yang polite ni, jangan, bersabar-sabar, berhati-hati. Dia tak nak dengar. Kita cakap gedik, jangan gedik. Sebab bila kita duduk rumah, kita kalau ada duit, contoh masalah bila ada lebih duit pula lagi ni, kita tend to overtrade. Kita overtrade. Kita rasa kita boleh buat duit dengan cepat dan pantas. Especially market macam sekarang ni very volatile. Memang ada di kalangan kita memang dapat buat profit betul. Memang betul, tak disangkal, alhamdulillah. Dengan teknik yang betul, monitoring, insyaAllah memang dapat. Tapi ada juga orang yang acah-acah macam ikut orang yang boleh buat profit. Jadi dekat situ sebenarnya saya banyak buat live lah. Sebenarnya kesimpulannya saya banyak buat live. Memang saya daripada awal share memang buat online, buat FB live, dan kita banyak bagi sharing tentang monitoring, kawalan emosi. Itu paling penting, sebab tu kita punya hashtag trade dengan tenang. Alright, dan malam ni pun sebenarnya kita ada buat freemium class dekat dalam group page juga, group FB. Tak ada bayaran, tak ada apa, just sharing apa yang kita patut plan for the next game. Setelah kita tengok pasaran kita kejatuhan macam ni, apa yang kita expect, dan kita punya expectation bukan hope, tapi lebih kepada figures and juga apa yang nampak, apa yang sedang berlaku dan apa yang sedang bergerak. So itu
yang saya buat lah PKP memang kita duduk rumah, pergi bank kadang-kadang untuk buat urusan, opening account pun sekarang pun kena buat video call, entah apa-apa kan. Kita pun dah canggih sangat lah, semuanya online. Jadi isu dia sekarang adalah kita kena pandai online. Kepada anda yang sedang menonton, anda ada Facebook, gunakan platform itu untuk kita mahirkan diri kita. Pinjam nama kejap mahirkan diri kita dengan online. Tak kisahlah dalam trading, dalam bisnes ataupun apa sahaja, sebab kita mesti onlineable. Kalau tak, kita memang jam. So macam mana kawan-kawan yang lain? Apa tu? Taylor, Tuan Nizam. Okay. Mahir dulu lah, Mahir dulu. Main dulu lah. Apa aktiviti? Okey, so seperti yang Tuan Chef katalah, memang betul. Pembukaan akaun memang trending sebab kita time PKP, kita tak tahu, ramai orang saya nampak rata-ratanya tak tahu apa nak buat. Ada juga dia kita tengok yang buka akaun ni pun bukan orang yang buka akaun biasa-biasa lah pada waktu sebelum PKP sebabnya biasanya kalau sebelum waktu PKP orang yang buka akaun ni biasanya memang dia yang ada masa untuk trade ke dan sebagainya. Sekarang yang apa orang kata duit berkumpul ke kerja busy ni memang tak ada masa sebenarnya nak buka akaun CPF. Jadi time PKP ni kita nampak banyak orang yang macam ni buka akaun, dan kita pun boleh nampak kenaikan dari segi, kalau dulu orang tu pernah buka akaun, setahun dia tak trade, lepas tu tiba-tiba dia akan mula trade balik, tanya macam mana nak reset password lah apa semua sebab dah lama tak buka kan. Itu satu trend lah yang kita nampak, dan itu juga mungkin menyumbang kepada trend di mana harga saham pun time PKP pun naik juga. Dan mungkin yang banyak naik pun harga saham-saham dalam lingkungan bawah RM1 lah. So kalau boleh, ada yang kata yang masuk tu bukan volume jerung, bukan volume large institution ke, tetapi volume retailer. Cuma yang pakat-pakat duduk kat rumah ni nak jadi hero dengan stay at home, dia masuk dalam stock market. Itu trend dia. Cuma yang kalau kita perasan Perdana Menteri kita announce tadi, so akan dibuka secara berperingkat, semua dah boleh mula bekerja kan 4 April, tapi kena ada garisan lagi. So saya tak tahulah apa efek dia kat market ni. Adakah dia punya participation dalam stock market berkurang ke, bilangan orang yang nak buka akaun berkurang ke. Tetapi jika ada masih yang berminat, boleh pergilah ke mysaham.com, so kita ada cara nak buka akaun. Okey, itu satu lagi ada yang kata trend dia kalau selepas market dah dibenarkan beroperasi ni, saham-saham lain kalau sebelum ni getah je, healthcare, saham-saham lain pun akan meletup juga lah. So sama-sama lah kita nantikan di sini ni. Menjawab soalan tadi, kalau tanya apa yang plan kita dalam masa, plan saya lah dengan tim MySaham dalam masa terdekat ni, kalau ikutkan memang kita dah ada plan nak buat kelas super trader. Biasa kita buat offline kan, kumpul ramai-ramai, tetapi nampaknya kita akan cancelkan lah benda tu, dan kita akan fokus kepada buat sesi online, kelas secara online mungkin full day, dan juga saya dan tim MySaham pun tengah berusaha lah untuk kemas ni kan, supaya semua video-video courses kita akan ada dekat aplikasi Mahir Saham, Screener. Saya ada tengok juga video-video Tuan Jamil lah. Tuan Jamil selalu tengok kat bursa apa semua kan, ada filter, menarik kat cara tu. So tengoklah, mungkin saya boleh berkolaborasi dengan Tuan Jamil ke untuk masukkan Screener tu ke apa ke dalam aplikasi Mahir Saham. So sebab itulah saya nampak waktu kita PKP ni, kita bagi satu perubahan dari segi kita punya cara kita lah, kita belajar. So kalau mungkin sebelum ni orang selesa untuk belajar face to face, memang tak dinafikan sesi face to face kita boleh bertanya soalan direct, dapat jumpa kawan-kawan, boleh sembang orang kiri kanan. Tapi nampaknya benda tu akan terkendala
dan mungkin kita boleh fokus kepada online lah sekarang. So itu sahajalah daripada saya. Kembali kepada Tuan Nizam Malik pula. Okay, alright. So, aktiviti dalam PKP ni, first of all, saya ni sebenarnya personally adalah seorang super introverted kid. Maksudnya saya daripada kecil memang suka duduk dalam bilik. Bukannya jenis orang suka berjalan, suka duduk lepak kat luar. Jadi sebenarnya duduk kat rumah ni tak asing bagi saya lah. Kalau saya ada laptop, ada handphone, ada internet, saya boleh hidup. Okay, so tak ada masalah untuk duduk kat rumah lah. So dalam tempoh PKP ni okay. Tetapi kalau dah lama sangat, introvert pun jadi pening juga. Sampai masa rasa nak keluar jugalah. Ada masa akan jadi stres dan sebagainya. So apa aktiviti banyak saya spend masa dengan anak-anak saya, sebab wife saya pun kerja, dia frontliners juga, doctors. So basically saya lebih kepada diri saya sendiri, improve knowledge. Okay, saya rasa inilah waktunya untuk kita belajar, sebab kita ada banyak masa, kita tak nak keluar. Jadi kita ada internet, kita boleh belajarlah banyak benda. Banyak juga sekarang program dibuat secara online. Okay, so selain belajar tentang saham, saya suka untuk share dengan semua. Apa benda yang saya buat adalah lebih fokus kepada belajar tentang marketing, online marketing, digital marketing, macam mana kita jana pendapatan melalui internet. Okay, boleh jual apa-apa je. So that's why saya dengan mungkin adik-beradik, dengan ipar dan sebagainya, saya nak bantu mereka untuk jana pendapatan melalui internet juga, selain daripada pelaburan saham lah basically. So itu antara aktiviti yang saya buat. Okay, dan inilah kalau ada aktiviti live macam ni dengan kawan-kawan semua yang kita boleh borak, instead of kita live seorang, tapi kita boleh share pandangan, dan ramai juga orang suka untuk kita adakan sesi-sesi macam ni. Ini adalah antara aktiviti yang menarik yang kita boleh buat. Mungkin kita boleh bincang lebih banyak lagi topik berkaitan dengan saham dan bantu lebih ramai lagi orang untuk terlibat dalam saham lah. Okay, cuma pada pandangan saya lah, untuk in terms of PKP ni, saya tak rasa kita akan lama lah dalam PKP ni. Kita sekarang dah start. Kalau kita tengok announcement daripada Perdana Menteri pun, dia dah start longgarkan tentang untuk keluar daripada rumah ni kan. Sekarang dah boleh berdua keluar rumah apa. So pada saya dia akan slowly akan kembali semula lah ke sebelum ni. Orang akan start bekerja, orang akan start ada bisnes kat luar. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu lah, ada restriction tertentu. Dan masalahnya adalah orang akan still takut untuk keluar, untuk bebas sangat dekat luar. Kan ada sentimen macam tu. So itulah yang akan sedikit berbeza lah bila kita dah habis PKP nantilah. Cuma in terms of me, yang saya memang run program, buat seminar, training dan sebagainya, memang akan, saya rasa akan terhenti dan akan kurang sikit lah seminar yang saya akan kendalikan selepas PKP ni. So kita akan memang fokus juga kepada online training. Kita ada program macam Kickstart Saham Mastery yang kita sekarang dah launch pada bulan 1 hari tu, dan bulan April 2020 kita buat Premier Saham Mastery tu untuk advance kajian saham lah, untuk mereka yang berminat nak belajar cara buat kajian saham seperti cara saya lah. So pendekatan saya just nak share dengan semua orang. Ada soalan tadi saya terima satu daripada page saya. So siapa yang follow saya dekat Nizam Malik page memang tahulah saya lebih kepada teknik trend following. Saya fokus kepada teknik tersebut. So ada yang tanyalah yang lain-lain ni, sifu-sifu yang lain ni fokus kepada pendekatan yang mana. So mungkin seorang satulah boleh jawab lah. Mungkin daripada Jamil dululah. Apa yang sebenarnya your focus, your own focus? Sikit soalan, fokus apa tu? Macam saya lebih fokus trend following, cari permulaan uptrend, follow harga saham tu naik lah. So kita ada teknik yang lain macam Elliott Wave, kita ada candlestick pattern, kita ada volume analysis, price volume action, support and resistance. So setiap orang mesti ada dia punya yang dia fokuskan lah. So yang sifu-sifu yang lain ni macam mana? Jamil Baharul macam mana? Your focus. Jawab pada soalan tu, saya fokus kepada yang pertama sekali counter yang uptrend, yang berharga, yang saya nak, yang selalunya normally antara 20 sen ke 50 sen, dan yang mempunyai ciri permulaan uptrend dengan kemasukan volume. Yang tu yang saya paling minat lah. Paling minat lah. Kita tengok counter tu aktif ke tak. Sebelum ni dia trend macam mana. Dan normally saya akan ambil trend yang orang biasa-biasa. Maksudnya dia datang daripada keluarga biasa. Counter tu sideways, tiba-tiba dia naik. Saya tak akan ambil counter yang daripada atas, dia turun dan dia nak naik. Saya punya yang apa yang saya sangat menarik ataupun yang saya sangat minat dengan counter-counter macam tu. Itu yang saya buat. So macam alright. Yang lain?
Chef, macam ni Chef? Macam Chef lebih suka kepada reversal. And then memang of course lah stage 2 yang masa tengah uptrending tu kan. Kita kalau trade tak guna, tak follow uptrend tu, salah tu. Orang technical tak ikut, berdosa. So itu memang wajib. Semua orang yang siapa sahabat-sahabat yang kat luar sana, ramai yang tanya pasal, saya pun dapat juga benda yang sama. Berkenaan tentang indikator. Sebenarnya indikator adalah lagging. Jadi benda yang paling utama pada kita orang pun sebenarnya kita tengok harga dan volume. Itu dulu. Kuasai tengok benda tu dulu dan indikator tu kemudian. Sebab kebanyakan orang kalau dia nak indikator, pergi dekat semua platform berpuluh-puluh, beratus pun kalau nak. Tak terhadam kalau nak buat semua. Jadi saya fokus kepada gerakan harga dan volume spread analysis. Dan juga kita suka tengok reversal yang mana kita boleh nampak kalau jatuh. Sebab orang takut saham jatuh kan. Kita jadi terbalik, kita contrarian. Mana kita nampak tengah jatuh, ada point-point reversal, kita belajar teknik reversal macam-macam kan. So dekat situ kita boleh buat entry pada peringkat permulaan, dia buat recovery. Itu saya lebih suka kepada konsep itu dan saya lebih kepada macam Tuan Mahir juga, saya lebih kepada swing dan juga kontra, tak suka intraday sebab kita jaga klien. Kalau kita trade kejap lagi dengan intranya memang handphone kita tutup saja nanti kan. Dia tak, jiwa tak tenang. Tapi kontra tu pun laju juga tu kontra. Okay, right. Mahir saham macam mana? Apa your main focus dalam kajian saham? Kalau saya personally saya akan cari counter super stock. Kalau bukan saya suka yang mana dia ada hybrid lah antara fundamental dan technical. Dan kena satu perfect entry. Saya masukkan tu, kalau ikutkan kalau masuk tu dapat target 30%. Dan kalau semua modal kita masuk 30%, dapat 3 kali dah dapat lebih kurang 90 to 100% lah. Okay, so tapi counter-counter yang kriteria super stock ni kalau ikutkan kena yang betul, dia boleh naik dalam masa setahun 100 ke 300%. So itu yang saya sentiasa mencari. Tapi syarat utama dia adalah benda tu tak berlaku sekarang. Sebab apa? Market benda tu kena berlaku bila market atau indeks FBNKLCI itu berada di kelas MA 200. Baru teknik tu berjaya. Sesuai teknik tu sesuai untuk swing dengan long term. Tetapi kalau tengok dalam grup Telegram premium lah main saham, sebenarnya yang banyak orang minat, biasalah majoriti orang banyak minat short term. Jadi teknik yang partner saya, tim main saham Tuan Luqman, dia guna teknik Milo, main saham rempit dengan 3M. Ada kaitan dengan moving average, stochastic RSI. Jadi dia mencari counter-counter yang bottom, yang nak reversal. Dan kita tengok teknik-teknik tu yang banyak menjadilah time pasar kejatuhan market macam ni. Jadi itulah dia. Okay, alright. Insight lah. Okay, alright. So dapat satu soalan daripada page saya dijawab oleh semua Okay, alright. So itulah aktiviti saya, bantu semua orang yang follow saya. Tak ramai pun follower saya, tapi alhamdulillah lah dapat bantu orang untuk berjaya buat profit tu adalah keseronokan bagi saya. Bagi saya bila saya train orang, saya tengok orang tak faham, sedih juga bila tengok orang tak faham. Tapi bila kita sabar dalam jawab soalan-soalan dan sampai lepas a few weeks to months dapat tengok dia screenshot profit, itu bagi saya keseronokan. Mungkin profit tak besar, mungkin berapa persen, mungkin dia punya modal pun kecil, tetapi sebab the first trade yang kita buat, yang kita nampak macam ni boleh buat profit dalam saham, itu priceless sebenarnya bagi saya. Sebab dia lah yang kata starting point untuk kita, sama ada kita terus buat lagi saham ni dengan next step ataupun kita terhenti dekat situ. So bagi saya adalah, saya suka untuk dalam masa-masa macam ni nak bantu newbie untuk mulakan langkah dalam saham. Sebab tu kita ada program-program online yang kita support orang ramai lah untuk terlibat dalam saham. Okay, alright. So balik semula pada Jamil. Okay, right. So apa aktiviti saya sepanjang PKP ni? Tidur rumah lah. Okay, sebenarnya saya untuk pertama saya adalah seorang trader, full time trader, dan saya juga adalah seorang sahawan. Okay, saya ada macam beberapa ladang. Wah, ladang? Tak. Tak. Saya ada ladang. Okey, ladang kandang lembu macam tu ada, dan kita ada
pertanian sikit, kita ada buat construction, atau sekarang ni tengah jalan adalah satu perumahan dekat Perlis, dekat Perlis. So KP kan tak boleh start lagi, so kita kena sambung nanti. Jadi apa yang saya buat sekarang ni dekat rumah, ini tak berkenaan dengan saham, saya ada juga sikit untuk forex, okay? Dan sebenarnya wife saya adalah seorang remiser, okay? So betul macam Mahan cakap tadi, macam Chef cakap tadi, pembukaan account tu banyak. Sebab apa? Sebab orang memang free, kan? Orang duduk kat rumah, gaji dapat, hutang tak payah bayar. Okay. Sekarang kena bayar. So, kan? Sekarang kena buat pilihan balik lah, kena pilih. Okay. So sebelum dia duduk rumah, gaji jalan, hutang tak payah bayar. Okay, yang mana ada duduk apa semua tu, dia jadi full dia punya gaji. So ada lebihan duit dan lebihan masa. Jadi orang ambil kesempatan yang baik ini adalah untuk belajar lah. So saya tengok memang ramai lah application, memang banyak gila-gila application untuk buka account. So selain daripada tu tak ada aktiviti lain lah. Okay, just kita juga ada buat sedikit online coaching juga, tapi bukan dalam saham, tapi dalam forex. Bukan masih tak sesuai dengan saham, tapi insyaAllah kita akan buka juga satu hari nanti. Cuma saya dah tak rotor lagi dah Malaysia. Okay, saya dah tak ada sebarang rotor. Dan kalau ada yang nak belajar dengan saya dalam saham, normally saya akan bagi tahu dia, okay, saya ada video, itu saja. Macam Chef pun pernah buat video. Tapi saya dah meluat Chef nak buat video sebab orang curi saya punya video dan jual dekat Lazada, jual dekat Shopee. Oh ada Dia jual Plagiat. Berapa Dia buat projek ke tepi lah. Kuasam. Kata saya dah tak nak buat lah. Orang tanya, tak nak ke version baru untuk 2020. Sebenarnya nak siapkan satu video tu, dah ambil masa 3 bulan. Okay, siapkan nak prepare. Dia orang balas macam tu je jual kat orang lain. Ya. Nak bagi faham Sakit hati. Sebenarnya kita bagi macam nak memudahkan orang, tak naklah bagi password lah apalah, kita nak bagi senang kan. So kalau you nak share dengan adik-beradik, so okey lah sebenarnya. Nak share dengan kawan seorang dua tu boleh tahan lagi lah. Jangan bagi aku tahu lah. Tahu mau. Dan dia pergi jual tu memang mau. Chef pernah kena Dah kena. Sakit hati. Tak, kita nak bantu mana yang macam mampu. Betul tak? Dan kalau anda yang dekat luar sana mungkin tak tahu effort, bukan nak cakap kita orang ni effort terbaik, bukan nak minta dipuji, bukan. Tapi usaha sebenarnya kena respect daripada sudut kita cuba bagi yang terbaik. Dan untuk menyiapkan video, seriously korang mungkin tak tahu, nak bercakap bukan perkara yang mudah. Nak bagi dan sampaikan ilmu dan orang faham dalam video adalah sesuatu yang susah. Sebab kita bercakap kamera, dia tak senang. Dan bila kita dah siapkan, kita dah bagi dan mungkin ada kos untuk tu, kita letakkan yuran, itu macam boleh terima akal lah, orang pun terima. Tapi ada orang yang mungkin menggunakan gunakan platform yang tak betul menjual. Jadi kat situ tak best. Sebab tu saya fokus kepada FB Live sekarang ni. Sebab FB Live saya nak ambil lah, nak sangat ambil semua, nak ambil semua, ambil lah. Tapi itulah betul. Lagi satu benda, kalau benda ni ilmu, dan kalau ikutkan, kalau dapat ada yang saya nampak lah, memang kita Maisa pun ada bagi konten free. Sebagai contoh, e-book ke video-video free boleh tengok dekat website. Tapi lain lah orang yang ambil free ni, dia selalunya dia ambil mudah benda tu. Sebab bila benda tu senang dapat, dia kadang-kadang tak melekat lah dalam kepala. At least kita bagilah sikit RM20 ke RM50 kan. Jangan ada bayaran, ada komitmen kat situ. Dan kadang-kadang satu kita bayar tu pun memanglah kadang-kadang kita pun bila kita jual beli barang, macam kita beli barang lah, kadang-kadang kita beli ni bukan sebab apa, sebab kita rasa perkongsian sifu ni ada yang bermanfaat untuk kita. Kadang-kadang sebenarnya perkongsian yang bermanfaat tu bukan bila dia dah tengok video-video live yang kita buat free ni, dari situ dia beli sebab dia nak support. So saya nampak student-student yang macam ni memang
dia punya peluang, dia rajin nak belajar, lagi cerah lah dia dalam dunia saham ni. Betul. Kan? So insyaAllah lah sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih sebenarnya. Rasanya hari kali pertama dapat bersua muka walaupun online pun kira okey lah kira bersua muka jugalah kan. Terima kasih banyak sebab sebenarnya klien saya pun di kalangan sahabat-sahabat juga. Okay, saya rasa semua orang pun tahu. Ada klien saya yang belajar daripada Tuan Jamil, daripada Mahir, daripada Nizam. So kita sebenarnya berkongsi rezeki, berkongsi cita rasa dan kita berkongsi minat yang sama. Okay, kita tiada, orang kata mungkin ada orang cakap saya dapat sipu ni, saya tak ada konsep tu. Sebenarnya kita sama je kan. Pada anda nak belajar dengan siapa-siapa yang ini, anda sangat bertuah. Zaman ini kita boleh belajar dan kita boleh memilih cikgunya. Sumbernya ada di mana-mana. Anda sangat bertuah. Jadi kalau anda ni, kalau ada yang zero, saya tak boleh terima orang zero tau. Sebab sekarang ni dia tak boleh zero lah. Kita dah bagi ni, ni macam ni nak trade, ini platform, ini laman web. Jadi bila dia zero tak boleh, newbie kita boleh terima. Dia kalau cuba saya zero, geram kita. Dah macam-macam live video kita bagi dah. Jadi kita ada kawan-kawan lain juga yang buat. Sepatutnya anda yang sedang menonton, tak kira daripada mana page pun, daripada mana anda datang ni pun, sebenarnya peluang untuk anda sukses waktu ini sangat cerah. Anda nak buat atau tak nak buat sahaja. Itu je isu dia. Oh, Tuan Jamil, macam mana ada, sebab kita ni pun banyak fokus tengok KLCI. Tuan Jamil mungkin ada insight untuk global punya stock market ke macam mana ke? No comment lah cik. dia macam ni lah, forex ni dia ataupun global lah, dia macam isu sensitif lah dengan orang saham. So saya tak nak masuk isu ke dalam ni. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, selagi coronavirus ni isu global tak settle, minyak tak naik sebulan ke paras at least 40 ke $50 stok, saya rasa selagi itu market akan bergerak bearish. Tapi walau macam mana pun ada counter-counter yang still boleh buat profit. Berdasarkan teknik yang kita belajar lah Pasti nak tunggu dia pulih ni, saya rasa mungkin ambil masa setahun lagi ke? mungkin lepas pilihan raya ke? Okay, so saya rasa itu saja. Kita boleh tamatkan sesi live kita. Sebelum tu kata-kata semangat sikit daripada setiap orang, insyaAllah. Daripada saya dululah, last sekali apa ni baru share, okay? So, okay, so bagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat untuk sesi live pada hari ini. Terutamanya 3 panel kita yang lain, Chef Saham, Mahir Saham dengan Nizam Malik. Okay, macam tadilah saya cakap, Nizam Malik saya pernah jumpa dekat Shah Alam, Mahir Saham saya pernah jumpa. Syah nanti insyaAllah kita jumpa. Nanti lah. So alas start, my Johor dah ada flight. Tapi lo tak boleh lagi lah, sabar tak. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada semua follower Nizam Malik, follower Chef Saham, follower Mahir Saham dan juga follower Jamil Bahrom. Okay, insyaAllah kita akan adakan sesi-sesi seperti yang ni lagi pada masa-masa akan datang, dengan kita bagi topik yang lebih menarik. Hari ni topik dia sembang, jadi kita pun sembang je lah. Okay, alright. So Nizam, apa kata-kata semangat akhir kata? Okay, alright. Sama juga saya nak ucapkan terima kasih, especially Tuan Jamil lah yang invite saya untuk sesi pada hari ini, dan seronoklah sebab kita dapat berkongsi, dapat berbual bersama, dan ramai juga yang tonton secara live dari page saya dan page semua. Okay, dan hopefully apa yang kita kongsikan ni walaupun secara santai tetapi ada sedikit input yang kita berikan. Kita tak nak cakap kosong dan orang kata tak ada apa-apa sesi ni, so that kita beri sesuatu kepada orang dan orang boleh gunakan juga dalam mungkin dia punya mindset dan sebagainya tentang pelaburan saham lah. Okay, Okay, kita nak habis ni. Okay, alright. So hopefully benda-benda macam ni kita akan boleh continue. Okay, dan mungkin ada kawan-kawan lain lagi yang kita boleh invite juga. Okay, variety kan, okay, pelbagai kan kita punya sesi live macam ni. Okay, dan hopefully apa yang kita buat ni dapat perhatian daripada pihak-pihak yang tertentu yang mungkin akan bawa kita punya hasrat ni untuk bantu lebih ramai orang terlibat dalam saham ni dalam channel yang lebih proper mungkin. Okay, sekarang ni usaha kita untuk lakukannya. Mungkin ada sesiapa yang lebih berautoriti ke yang dapat jadikan kita punya impian ni untuk lihat
pelaburan saham dekat Bursa Malaysia ni dapat dipelajari, dikuasai dan difahami dengan lebih baik lagi oleh rakyat Malaysia lah. Mungkin that's our dreams bersama lah semua. Okay, so thank you sekali lagi Mahir Saham dan juga Chef Saham juga. Dan mohon maaf jugalah sebarang salah silap kalau saya tersalah kata dan sebagainya. Okay, hopefully kita boleh jumpa lagi dalam live video yang akan datang. Okay. Okay, saya pun terima kasih lah dekat Tuan Jamil sebab Tuan Jamil yang jemput saya dengan Tuan Nizam, dengan Tuan Chef. Lagipun kalau yelah, so far Tuan Jamil yang datang dan tegur saya luar, saya ni nak tegur Tuan Jamil awal tu macam ni level lain ni, level selebriti. Jadi terima kasih lah banyak-banyak, dan saya tengok followers di Mahir Saham pun sangat berterima kasih. Adanya program live macam ni mungkin boleh dilakukan lagi pada masa akan datang. Pada followers Mahir Saham, kalau ada sebarang komen ke apa benda yang nak dicadangkan pun sila utarakan lah pada ruangan komen. Lepas saya ucapkan terima kasih juga kepada Tuan Nizam Malik dan Tuan Chef Saham bagi input positif dan sama-sama membangunkan dunia saham di Malaysia supaya saham tu menjadi satu budaya lah dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu saja daripada saya. Okey, orang yang last cakap lah ni. Dia nak tutup sekali lah ni Okey, apa-apa pun nak ucapkan, sebenarnya yang paling utama sekali nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Tak kira dekat mana anda sedang menonton, daripada Facebook mana, page mana pun tak kisah. Mungkin anda pun tak kenal kami ni disebabkan kawan-kawan yang share, tiba-tiba je ada gambar 4 orang. Ni bukan ustaz-ustaz ni kan, selalu kita ustaz-ustaz je ada gambar ni macam ni kan. Tak ada isu, tak ada apa, kita sharing tentang pelaburan yang mana kami dah lama dalam industri dan kami ada sedikit ilmu, ada sedikit pengalaman untuk di-sharekan kepada anda. Dan banyak lagi sebenarnya yang kami nak share kan. Dari nampak macam ni, banyak input positif, follower ramai yang sedang menonton dan ramai yang sedang belajar. Walaupun sembang ni, banyak benda sebenarnya korang dapat belajar, dapat take note. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Jamil kerana menjadi kata merangka kita punya perjalanan cerita hari ini. Dapat kita bersama, berukhuwah kita secara online. Semoga persahabatan kita di online ni, macam saya masih tak dapat berjumpa secara realitinya, kekal online nampaknya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa, mungkin kita akan buat satu sesi yang lebih ilmiah dan lebih interaktif lagi insyaAllah. Ini bukan yang pertama dan mungkin juga bukan yang terakhir insyaAllah. Dan kepada anda semua, teruskan follow kami semua untuk dapatkan info, dapatkan perkongsian, dapatkan idea. Dan juga nak ucapkan sekali lagi, kalau ada salah kasar bahasa ke, ada yang mungkin cakap menembak, ada klien-klien yang tengok ni, korang ajar ke, konon lah kan, minta maaf. Kami cakap atas dasar sharing dan sembang. InsyaAllah kita jangan gaduh-gaduh kita tak ada kita sembang baik. So insyaAllah kita akan jumpa pada perkongsian akan datang insyaAllah. Dan malam ni saya ada juga kelas untuk saham. Kalau ada sesiapa yang nak menonton, percuma saja, freemium sahaja. Dan juga jangan lupa follow kami dan terus support kami untuk memberi manfaat yang terbaik kepada semua. Assalamualaikum kawan-kawan, kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat berbuka puasa nanti. Okay, bye. Bye bye.